أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bersama lagi dalam siri kuliah maghrib kita di bahagian yang kedua daripada bulan Syaban. Insya-Allah tak beberapa hari lagi kita akan menyambut ketibaan bulan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lanjutkan umur kita dalam sihat wal afiat supaya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah kami di bulan Ramadan yang mulia insya-Allah taala. Walaupun bulan Ramadan pada tahun ini kita dalam kelainan sedikit, kita bertarawih bersama keluarga. Barangkali kita juga akan berhari raya bersama keluarga, maka bolehlah kita belajar-belajar menjadi imam dan kita belajar-belajar untuk mengepalai salat hari raya insya-Allah yang dijangka masih lagi dalam PKP. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, malam ni tafsir Al-Quran kita bermula pada ayat 18 hingga ayat 22 surah As-Sajdah. Juzuk yang ke-21, surah yang ke-32, ayat 18 hingga 22, surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Jika demikian halnya, maka adakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik? Mereka tidaklah sama dalam menerima balasan. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan beroleh syurga, tempat tinggal yang tetap sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Dan sebaliknya orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka ialah neraka. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, mereka dikembalikan kepadanya, serta dikatakan kepada mereka, rasalah azab neraka yang kamu sentiasa mendustakannya di dunia dahulu. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan demi sesungguhnya kami akan merasakan mereka sedikit dari azab dunia sebelum azab yang besar di akhirat kelak, supaya mereka rujuk kembali bertaubat. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا
inna minal mujrimina muntaqimun. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya dan tetap mengingkarinya. Sesungguhnya kami tetap membalas orang-orang yang berdosa, apalagi orang-orang yang zalim. Sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, malam ni insya-Allah kita mulakan tafsir kita dengan ayat 18 hingga ayat 22 surah As-Sajdah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada dua ayat ini balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan juga balasan daripada Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang fasik. Orang yang beriman kepada Allah sudah pasti berbeza daripada orang yang fasik. Yang beriman maksudnya orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikat Allah, beriman dengan kitab Allah, beriman dengan rasul-rasul utusan Allah, beriman dengan hari akhirat yang Allah taala sediakan untuk kita, beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang fasik, maka dia ni fasik ini nak banding dengan fasik kita biasa terjemahkan sebagai orang-orang yang sentiasa mengekali di atas sesuatu dosa. Kalaulah dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu keluar daripada agama Islam. Jadi kalaulah orang yang fasik, kalau dia fasik di sini dalam ayat kita ni fasik bermakna kufur. Ada satu lagi fasik dia tidak makna kufur. Tapi dia mengekali di atas sesuatu dosa yang dia lakukan. Kalimah fasik ni tuan-tuan dikasih semua ialah kalau buah lima kita koyak dia tu keluar daripada kulit dia, kita asingkan di antara kulit dengan isi, maka kita buang kulit daripada isi, sepertilah orang yang fasik buang iman daripada tubuh dia. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat ini, afaman kana mu'minan, apakah sama di antara orang yang beriman pada Allah, kaman kana fasiqa, seperti orang-orang yang fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam satu riwayat Al-Imam Tirmizi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, dia menyebutkan daripada Anas bahawa ayat ini Allah Ta'ala turunkan qauluhu ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji', Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini di saat para sahabat sedang menanti sembahyang Isya. Salat semaya dipanggil salatul atamah, yakni sembahyang. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikata qala Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth li Ali bin Abi Talib, ana ahaddu minka sinanan wa absatu minka lisanan wa amla'u lil katibati minka, faqala lahu Ali uskut fa innama anta fasiqun. Fanazalat afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Pada ayat ni berlaku satu dialog di antara Sayyidina Ali dengan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth di zaman dahulu, di mana Uqbah bin Abi Mu'ayth zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, di mana Uqbah bin Abi Mu'ayth, Al-Walid bin Uqbah ni yang kafir pada Allah Ta'ala. Dia berbangga dengan Sayyidina Ali. Dia kata, Ali, aku ni lebih tua daripada kamu, aku lidah aku lebih fasih daripada kamu, tentera aku, puak aku ramai daripada kamu. Maka Ali kata, diam kamu, fa innama anta fasiqun, sesungguhnya kamu ini orang yang fasik. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Allah kata, apakah sama orang yang beriman dengan orang yang kafir pada Allah? Jawapannya la yastawun, sudah pasti tidak sama. Baik, qauluhu ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, adakah sama di antara orang yang beriman dengan Allah Azza wa Jalla, yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan orang yang kafir? Fasiqan di sini artinya al-kafir, al-khariju an taati rabbih.
Adakah sama di antara orang yang beriman pada Allah dengan orang yang kafir kepada Allah? Orang kafir ni tuan-tuan, dia keluar daripada taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka persoalan yang Tuhan timbulkan di sini adalah dalam bentuk nafi. Adakah sama? Mu ingat serupa kah? Dalam bahasa Kelantan maknanya, adakah kamu ingat sama di antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Allah kata la yastawun. Antara mereka ini sudah pastilah tidak sama. Yakni Tuhan kata seolah-olah la yastawil mu'minuna wal fasiquna indallahi yaumal qiyamah. Bahawa tidak sama di antara orang yang beriman pada Allah dengan orang yang fasik kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di antara seorang Islam dengan seorang yang kafir di sisi Allah Azza wa Jalla sudah pastilah tinggi darjah orang yang beriman berbanding dengan puak yang kafir pada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang seumpama ini banyak dalam Al-Quran. Qauluhu ta'ala dalam surah Al-Jathiyah, am hasibal ladzina jtarahu as-sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Nah, adakah kamu nak samakan di antara orang yang bergelumang dengan kesalahan itu, nak jadikan dia sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan buat amal yang salih? Sudah pasti tidak sama. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Wa qawluhu ta'ala la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Ayat-ayat ini kawan-kawan sekalian, kesimpulan daripada 3 ayat yang disebutkan ini ialah Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak sama di antara orang yang beriman pada Allah dengan orang yang fasik kepada Allah taala. Ayat surah Al-Hasyr, Tuhan kata la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama di antara penghuni neraka dengan penghuni syurga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala itu mereka yang berjaya. Dia di antara orang baik dengan tidak baik ni tidak sama. Betul tuan-tuan, sama-sama mati kerana coronavirus. Yang ni Muslim mati sebab ditimpa oleh virus corona. Yang ni juga si kafir. Di Amerika ribuan orang kafir yang mati dengan sebab coronavirus. Yang mukmin matinya insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada mereka syurga. Adapun yang kafir kepada Allah taala di Amerika itu, kalau yang kafirlah, yang mukmin mereka selamat. Kalau yang kafir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka azab neraka sebab di antara mukmin dengan kafir tidak sama. Bahkan di antara mukmin yang asi, orang mukmin yang buat dosa dengan si kafir yang baik pun kalau pergi di akhirat baik lagi orang mukmin yang buat dosa. Kenapa? Sebab orang kafir yang buat baik ni tuan-tuan, dia hanya setakat hidup di atas dunia sahaja. Kebaikan mereka tidak pergi ke akhirat. Adapun orang yang beriman pada Allah, kalaupun dia jahat di alam dunia, asalkan dia Islam, dia pergi di akhirat, Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah taala boleh azab dia, boleh denda dia dan sebagainya, tapi sebab dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat berikutnya, ayat yang ke-19 dan ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kedua-dua ayat ini balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dua jenis manusia ini. Qauluhu ta'ala, ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Allah Ta'ala kata adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati mereka, beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakan amal yang saleh. Tuan-tuan cuba perhatikan. Dalam Al-Quran apabila Allah Ta'ala sebut beriman, biasanya Tuhan akan sebut amal yang saleh. Banyak sangat ayat macam ni.
ammal ladzina amanu wa amilus salihati. Dalam surah At-Tin, wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus salihat. Qauluhu ta'ala fi suratil asri wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Banyak lagi ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan, iktirankan bersama di antara iman dengan amal yang salih. Allah Ta'ala iringi bersama. Sebab itulah iman ini kita kena buktikan iman itu dengan mengerjakan amal yang salih. Kata ulama, laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Ulama-ulama kita mengatakan bahawa bukanlah iman itu dengan bercita-cita. Laisal imanu bitamanni. Bukanlah iman itu dengan bercita-cita sahaja. Bukan. Wala bitahalli. Bukan dengan hiasan sahaja. Pakai piyah, pakai serban. Tapi kaya aku beriman pada Allah. Bukan begitu. Walakin, tapi iman itu apa dia? Ma waqara fil qalbi. Apa yang kita ikrarkan dalam hati kita, wa saddaqahul amal. Kita ikrarkanlah hati kita beriman pada Allah Azza wa Jalla, wa saddaqahul amal, kita buktikan dengan amalan kita. Jadi kalaulah dalaman kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita kena buktikan iman tadi dengan amalan. Kita buat amal yang saleh. Amal yang saleh ini kawan-kawan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam ruang lingkup pemahaman yang begitu luas. Ibadah ni apa dia? Dengar baik-baik, kita nak cerita. Ibadah ini jangan kita sempitkan fahaman dia. Al-ibadatu, kata ulama, dia kata ibadah itu ialah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal af'ali wal aqwali al-zahirati wal batinah. Ibadah ini apa dia? Ibadah ini nama bagi mana-mana aktiviti. Nama bagi mana-mana aktiviti, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullah. Nama bagi mana-mana aktiviti yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhullahu yarda. Kalau kita buat, Allah Ta'ala kasih pada kita, Allah Ta'ala sayang kepada kita. Minal af'ali wal aqwal, sama ada perbuatan ataupun tutur kata, al-zahirati, yang zahir ataupun yang batin. Maknanya segala aktiviti yang kita buat, kalaulah Allah Ta'ala suka dan sayang, baik bentuk dalaman atau bentuk luaran, maka itu dinamakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita kata, umpamanya jumpa siapa tepi jalan, kita ambil buang. Perbuatan ini Allah Ta'ala suka, kita boleh pahala. Kita pergi ke kedai, tengok ada orang miskin, nak beli sekali dengan kita bayarkan sekali yang dia punya, kita mendapat pahala sedekah. Jumpa kawan, kita senyum, kita dapat pahala sedekah. Jumpa kawan, kita bersalam, kita boleh pahala. Tapi sekarang jangan duduk bersalam lah. Musim-musim coronavirus, nak bersalam tak boleh. Cukuplah sekadar kita bagi penghormatan sahaja, bagi hormat. Macam biasa, hamba pergi keluar beli barang yang dapur, ada orang suka, orang dengar hamba mengajar lah tangan nak salam dengan hamba, kata tak apalah, tak salam pun tak apa saudara, cukup dengan hormat. Gitu cukuplah kita hormat. Kita kata bukan tak salam, tapi musim ni pihak Kementerian Kesihatan tidak izinkan kita bersalam. Jadi kita tolak dengan baik, kita boleh pahala. Apa sahaja benda yang kita buat ni, kita boleh pahala. Ammal ladzina amanu wa amilus salihat, buat amal yang baik. Falahum, maka bagi mereka itu, bagi orang lagu ni, Tuhan kata apa dia? Jannatul ma'wa, bagi mereka ini syurga ma'wa, tempat kembali. yakni syurga tempat mereka kembali, tempat tinggal mereka, bilik mereka,
villa-villa mereka yang mereka akan tinggal dalam syurga nanti. Nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas segala amal kebaikan dan kebajikan yang mereka buat di alam dunia dahulu. Ulama kata kalimah falahum, maka milik mereka, lamut tamlik ziyadatu ikram. Maksudnya Allah Taala kata di sini, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan buat amal yang saleh, maka milik mereka syurga. Syurga tempat kembali mereka. Syurga ni kat tuan-tuan semua, seperti yang sebut dalam kuliah sesi pagi lah. Syurga ni tempat kembali yang dirindui oleh semua manusia. Yang paling sempit Allah Ta'ala bagi kepada kita seperti 10 orang raja yang memerintah dunia yang besar ini. 10 orang, 10 kali seperti milik, 10 kali milik raja yang memerintah dunia yang besar ini. Allah Ta'ala bagi kita syurga kita di hari akhirat kelak. Allahumma rzuqnal jannah, ya Allah rezekikanlah pada kami syurga. Allahumma ja'al taqana, jadikan tempat pertemuan kami ya Allah dengan kedua orang tua kami di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kawan-kawan dikasih semua orang beriman pada Allah, Allah bagi pada mereka syurga. Ayat berikutnya, ayat 20 surah As-Sajdah. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا, adapun orang-orang yang fasik pada Allah, yakni kafaru billah, adapun orang-orang yang kufur kepada Allah, yang keluar daripada taat kepada Allah, yang buat amal yang jahat, fama'wahumun nar, maka tempat kembali mereka itu ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembali neraka, dan mereka akan hidup dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Fama'wahumun nar, tempat kembali mereka ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala perincikan lagi huraiannya. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Tiap-tiap kali mereka berazam untuk keluar daripada kepedihan azab neraka itu. Tiap-tiap kali orang kafir mereka berasa nak keluar daripada kepedihan neraka itu, kata Allah, u'idu fiha, aku sombak dia masuk semula, yakni aku paksa dia balik semula kepada neraka. Pasal apa? Sebab orang-orang yang kafir itu, mereka ini kata Allah khalidina fiha. Kita baca surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Adapun orang-orang yang kafir pada Allah Ta'ala itu dan musyriki di kalangan ahli kitab dan sebagainya, mereka itu penghuni neraka Allah, khalidina fiha, kekal dalam neraka buat selama-lama. Di sini tuan-tuan ada sedikit persoalan. Adakah orang yang buat dosa besar itu kekal dalam neraka? Dari segi ilmu akidah, orang-orang yang berfahaman dengan fahaman Mu'tazilah mengatakan bahawa ahli dosa besar ini kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau itulah fahaman mereka, bermakna tak ada beza di antara orang Islam yang buat dosa besar dengan puak-puak kafir pada Allah Azza wa Jalla. Oleh yang demikian, kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa wa ahlul kabairi la yakhludun. Kaedah disebut oleh ulama dalam kitab-kitab tauhid mereka, wa ahlul kabairi la yakhludun, bahawasanya ahli yang buat dosa besar itu mereka tidak kekal dalam neraka. Jadi orang mukmin masuk syurga, orang kafir masuk neraka.
Yang kafir betul masuk neraka kekal. Adapun ahli dosa besar, yang orang Islam yang mencuri, orang Islam yang berzina, orang Islam yang minum arak, selagi nama dia Islam, la yakhludun, mereka tidak kekal dalamnya, dan mereka akan masuk neraka untuk tempoh yang tertentu, kemudian mereka akan masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca kitab berkenaan dengan bab syurga neraka, dia ada satu golongan yang masuk neraka Jahannam, tetapi akhirnya dengan syafaat daripada Allah Azza wa Jalla, dia akan masuk syurga. Dalam syurga ni tuan-tuan, ada satu golongan yang dinamakan dengan golongan Al-Jahannamiyun. Al-Jahannamiyun maknanya orang-orang lepasan daripada neraka Jahannam yang disyafaatkan untuk masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi puak ni kan, yang buat dosa besar, duduk dalam neraka Jahannam begitu lama, akhir sekali dia diizinkan oleh Allah untuk masuk syurga dan diberi nama dengan golongan Al-Jahannamiyun. Jadi tuan-tuan sekalian, orang kafir hak kekal ni tiap-tiap kali nak masuk nak keluar daripada neraka, maka Tuhan kata u'idu fiha, aku kembalikan ia kepadanya balik. Dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka itu, daripada kesedihan, kepedihan, keduka citaan dan sebagainya, u'idu fiha, aku kembalikan mereka balik dalam neraka aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Fudil ibn Iyad rahimahullah, wallahi innal aidi lamusaqatun wa innal arjula lamuqayyadatun wa innal lahaba la yarfa'uhum wal malaikatu taqma'uhum. Dia kata walaupun kaki mereka terikat dan sebagainya, walaupun api marak menyala mengangkat mereka, tapi mereka ini tetap akan mengekang mereka supaya mereka ni masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita kena ingat bahawa kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adhaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada penghuni neraka itu, dhuqu, rasalah kamu, azaban nar, rasalah kamu dan tanggunglah kamu akan azab neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, azab neraka yang kamu dustakan dia di alam dunia. Puak-puak demo duduk dunia mula, demo tak percaya ke neraka Allah Subhanahu wa taala ni, hari ni rasalah kamu akan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kamu rasalah akan azab neraka itu. Tuan-tuan, bicara tentang syurga neraka panjang lebar ini, insya-Allah tuan-tuan boleh ikuti siri kuliah saya, kitab di sebelah pagi, kuliah subuh. InsyaAllah kalau tuan-tuan ikut setiap pagi hatta di bulan Ramadan nanti yang akan teruskan, insyaAllah tuan-tuan akan dapati akhir tajuknya berkenaan dengan syurga dan neraka. InsyaAllah itu saya akan hurai dengan panjang lebar dalam bicara kita pada waktu subuh, kuliah subuh setiap hari 6.45 pagi. Baik, zuqu azaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibu, rasalah kamu akan azab neraka yang kamu dunia dahulu kamu dustakan. Qauluhu ta'ala, sambung lagi, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah Subhanahu wa taala kata, dan demi sesungguhnya kami akan merasakan mereka sedikit dari azab dunia sebelum azab yang besar di akhirat kelak, supaya mereka rujuk kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala kata, وَلَنُذِيقَنَّ الْكُفَّارَ وَالْعُصَاتِ, dan kami rasakan sedikit untuk orang yang kafir, penderhaka kepada Allah Azza wa Jalla, daripada azab dunia kepada mereka, azab dan musibah yang menimpa mereka, seperti lapar, seperti pembunuhan, seperti tawanan, dan macam-macam lagi. Orang kafir ni tuan-tuan, azab dunia ni Tuhan rasakan pada mereka, walaupun tuan-tuan tidak terasa azab dunia ni. Contoh ginilah, saya bawa satu contoh cerita yang dibawa oleh satu orang ulama.
Ada satu orang ulama muda di Timur Tengah sana, dia kata guru dia ni pergi nak merawat sakit dia. Dia sakit, dia pergi ke hospital yang paling mahal di kota London untuk rawati sakit dia. Bila dia pergi nak rawat sakit dia di kota London ni, maka dia masuk hospital. Doktor yang kafir ni, tapi baik dia tengok pesakit Islam ni, dia kata, kamu ni sakit tapi jiwa kamu ni tenang. Aku ni sehat tapi jiwa aku ni, aku rasa kosong. Ya tuan-tuan semua, rasa kosong tu satu penderitaan sebenarnya. Dia kata, apakah rahsia kamu sampai kamu ni jadi orang yang tenang walaupun kamu ni sakit? Dia berkata begini. Dia kata, wahai tuan doktor, saya boleh bagi formula kepada tuan doktor, tetapi sebelum tuan doktor nak tahu formula ini, tuan doktor kena jawab semua soalan saya. Jawab soalan, akhirnya akan ada jawapan. Baik, doktor kata, saya bersedia. Sebab saya tengok kamu walaupun sakit tapi kamu ni happy. Ni tuan-tuan, perhati molek cerita ni ya. Baik. Orang tak belajar ni tuan-tuan rugi. Orang tak belajar ni rugi, nak sebut dah. Hamba nak cerita ke tuan-tuan semua isi-isi kuliah hamba ni, pelbagai buku kita baca. Tuan-tuan hanya menerima dengan percuma duduk di hadapan telefon tuan-tuan sahaja. Baik tuan-tuan. Kata doktor ini, dia kata pesakit, dia kata, kalau kamu nak rehatkan mata kamu, kamu buat, nak rehatkan tubuh kamu, kamu buat macam mana? Oh, kami, dia kata, wahai pesakit, saya kena rehatkan badan saya setiap setahun sekali. Saya pergi melancong. Saya pergi ke sebelah Asia, saya pergi sampai ke New Zealand, saya pergi ke seluruh dunia. Saya keluar rumah saya selama sebulan, 2 bulan, saya pergi melancong. Baik. Ya, kamu pergi melancong ni, kalau kamu nak tengok, nak rehatkan badan, kamu pilih macam mana? Oh, saya pilih tempat yang comel-comel. Mana Zara Jamil lah, air terjun yang comelnya, tempat rehat yang comel, aku rehat, dia kata. Baik. Yang kedua, kalau kamu nak rehatkan telinga kamu, kamu buat macam mana? Dia kata, nak rehat telinga, astami' ila al-musiqa, aku dengar akan muzik. Baik. Kalau kamu nak rehatkan mata kamu, buat macam mana? Dia kata, aku tengok kepada benda-benda pemandangan yang baik-baik, pemandangan yang comel-comel. Tengok yang baik-baik, yang comel-comel, mata aku akan relax. Kalau kamu nak rehatkan hidung kamu, macam mana? Dia kata, aku hidu benda-benda yang baik dan sebagainya. Dia kata, itulah yang aku buat untuk merehatkan tubuhku. Baik. Kata pesakit ni lagi, kalau kamu rasa rimas dalam hidup kamu, kamu letak tanganmu di mana? Cuba tuan-tuan jawab soalan saya. Kalau kita rasa rimas, kita rasa tidak selesa, kita rasa serabut, kita rasa, kata Kelantan, rasa sooh, kita letak tangan kita mana? Cuba tuan-tuan fikir. Di mana kita letak tangan kita? Orang boleh jawab, ditulis situ. Letak di mana tangan? Letak, kalau kita rasa sooh, rasa rimas, rasa gapo semua sekali, letak mana? Letak di telinga kah? Letak di mata kah? Letak di hidung kah? Letak di kaki kah? Letak di mana tangan? Mestilah orang letak tangan dia di dada. Bila kita rasa sesuatu benda kah, letak tangan dada. Masya Allah. Kita letak tangan dada. Letak tangan dada ni pasal apa? Sebab masalah kita ialah atas dahi itu, ada orang tulis atas dahi itu fras. Atas dahi itu fras. Nak pergi jalan tak boleh, kena sekat kat orang, itu fras. Letak di kepala tak betul, letak di dada. Letak di dada kita ni. Kita rasa sooh, rasa tak selesa, kita letak dada. Doktor ni jawab, pesakit ni jawab, kalau begitu, kamu ni ibarat kata kamu sakit telinga, makan obat sakit mata. Kamu sakit mata, makan obat sakit hidung. Sepatutnya kamu, dia kata, kalau sakit dada, makanlah obat sakit dada. Kalau sakit mata, makan obat sakit mata. Kalau sakit telinga, makan obat sakit telinga. Sekarang ni kamu rasa rimas tangan kamu di dada, maka ubatilah di dada kamu. Dalam dada saya ini, saya ada Tuhan.
Saya beriman kepada Tuhan saya. Saya berterima qada dan qadar Tuhan saya. Saya isikan dada saya dengan agama. Islam ajar pada saya, isi dada dengan agama, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa bahagia. Itulah obat bahagianya. Maka doktor ni kata kepada pesakit ni, kalau begitu cuba berikan pada saya maklumat-maklumat tentang Islam. Dan akhirnya doktor ini menyebut dua kalimah syahadah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab orang kafir ni tuan-tuan, walau hebat macam mana hidup mereka, kesunyian mesti mereka akan terasa, jiwa mereka akan kosong. Itu sedikit daripada azab dunia. Selain daripada penderitaan, azab kematian, lapar dan sebagainya, paling tidak mereka akan rasa jiwa mereka tidak senang. Orang Islam dalam dunia ni kawan-kawan, yang ada zikir, tasbih, doa ni hanya orang Islam sahaja. Sebab itulah kita kena ingat, orang kafir Tuhan hukum mereka kekosongan jiwa. Kita orang Islam alhamdulillah, kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Islam ni tuan-tuan sekalian, Nabi kita sebut ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Nabi kata pelik sungguh urusan hidup orang mukmin. Semua urusan hidup dia adalah baik belaka. In asabathu dharra'u sabara. Ditimpa musibah dia sabar, dapat nikmat dia bersyukur pada Allah. Jadi orang mukmin hati dia akan berasa senang. Baik, orang kafir walau sedikit pun Tuhan bagi azab pada mereka di alam dunia. Allah Ta'ala bagi azab sedikit pada mereka di dunia. Pasal apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka ini boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah dia tuhawi sedikit denda, dia boleh balik pada Allah. Supaya kita orang Islam juga, kadang-kadang kita orang Islam ditimpa dengan musibahnya, ditimpa dengan masalah dan sebagainya. Bila kita ditimpa masalah, tujuan kita apa? Supaya kita balik semula kepada Allah Azza wa Jalla. Kita khabar diri kita, kita sedar diri kita, insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan jadi orang yang baik. Qauluhu ta'ala, wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya dan tetap mengingkarinya. Sesungguhnya kami tetap membalas orang-orang yang berdosa, apalagi orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, dan siapakah, tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang apabila, ni orang paling zalim dalam dunia. Orang yang paling zalim dalam dunia ini ialah orang yang apabila diingatkan ia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berpaling daripada ayat Allah. Dia tengok agama Islam, dia tahu kebesaran Allah Ta'ala, tapi dia enggan, dia engkar, dia takabur, dia berasa bangga, dia wak-wak lupa sahaja, seperti tidak kenal. Maka Allah Ta'ala kata, orang macam ni, inna minal mujrimina muntaqimun, aku akan balas, beri balasan kepada mereka pada hari akhirat kelak. Pasal apa? Sebab mu ni dengan tahu dah Quran tu betul, agama tu betul, Islam tu betul, Nabi Muhammad tu juru, tapi mu gilawai pula dia, maka kamu orang yang zalim. Bila kamu orang yang zalim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hukumkan kamu pada hari akhirat. Allah Ta'ala akan balas dendam kepada kamu pada hari akhirat kelak. InsyaAllah kawan-kawan dikasih sekalian, kita akan sambung lagi tafsir Al-Quran kita ini sehingga tamat surah As-Sajdah. Malam besok pada bicara berkenaan dengan kitab yang terdahulu dan pendirian umat dahulu kepada kitab mereka. InsyaAllah dalam tafsir Al-Quran kita surah As-Sajdah pada malam besok bermula ayat yang ke-20 yang ke-23 insyaAllah. Sekat telah tuan-tuan sekalian, pada malam ini kuliah kita bersambung pada pagi besok jam 6.45 pagi, bawah tajuk Al-Alamul Akhir, alam terakhir, alam akhirat kita. Saya sebutkan tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tak ikuti kuliah
pagi Al-Alamul Akhir, tuan amat rugi sekali. Sebab kitab itu bicara berkenaan dengan himpunan-himpunan maklumat-maklumat yang kita terima daripada hadis Nabi, dikumpulkan oleh ulama, letak setempat dan kita boleh fahami ia, pelajari dia dengan begitu mudah. InsyaAllah bersama saya pada pagi besok jam 6.45 pagi hingga 7.30 pagi. InsyaAllah bertemu lagi pada malam besok. Selamat beristirahat bersama-sama dengan keluarga masing-masing. Jangan lupa kawan-kawan, setiap pagi, setiap petang, penuhkanlah sukatan KPI zikir kita pada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, selawat pada Nabi, istighfar dan sebagainya. Mulakan juga dengan tahajud waktu pagi, dan kita baca Al-Quran. Kita penuhkan sukatan biar kita tamat daripada musim PKP kerajaan kita ni, kita cemerlang. Saya sepanjang PKP saya telah berzikir kepada Allah sebanyak sekian-sekian. Saya dengar kuliah beberapa siri. Amba targetnya kalau terizinkan oleh Allah Ta'ala, PKP kita di barangkali sampai ke hari raya, kita boleh ambil kesempatan di bulan Ramadan sedikit lagi. Saya berhasrat untuk habiskan 3-4 surah. Surah As-Sajdah telah kita tamatkan. Kita sedang belajar. Surah Luqman kita sudah tamatkan. InsyaAllah ada lagi surah Al-Ahzab dan surah Al-Mulku. Biiznillah saya akan ulas sepanjang kita ber-PKP bersama dengan keluarga. Dan azam saya untuk tamatkan juga kitab Al-Alamul Akhir yang dibaca pada tiap-tiap pagi itu, insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semua ya Allah daripada bala, bencana dan musibah yang menimpa kami. Selamatkanlah kami, keluarga kami, orang kampung kami, negeri kami, negara kami, dunia kami dan seluruhnya ya Allah daripada mara bahaya virus yang melanda seluruh dunia ini ya Allah, ya Tuhan kami. Permudahkanlah segala urusan pekerja-pekerja yang berada di barisan hadapan ya Allah untuk melakukan tugas harian mereka. Sembuhkanlah yang sakit ya Rabbal Alamin. Bukakanlah pintu hati kami sekalian untuk patuh pada perintah kerajaan ya Allah bagi menamatkan virus yang berbahaya ini. Allahumma Rabbana wa adkhilnal jannata bighairi hisabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.